Kita tengok, okey tak? Jangan su? Okey. Nak nampak dah kena pusing yang benda tu. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni macam umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Alhamdulillah. Yang dihormati fadilatul imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Insyaallah alhamdulillah kita bersyukur wa taala dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Lebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan pada malam ini. Selalu lewat sebenarnya. Alhamdulillah kita bekerja kan siang. Kan balik rumah kan apa naik roti. Lepas tu nak pergi bekerja pula lagi kan. Baik, insya-Allah. Kosong apa? Mam, tanda. Ha? Ha. 156. Sementara itu seorang ulama berkata, betul? Okay, insya-Allah kita sambung kitab Mukasyafah Qulub, menyingkap rahsia hati, khusyuk dalam solat. Okay, khusyuk dalam solat. Jadi kita sambung sikit lagi sebelum kita habis masuk tajuk lain. Jadi sementara itu seorang ulama salaf berkata, ada 4 perkara dalam solat yang merupakan kesia-siaan. Ada 4 perkara tuan-tuan dalam solat yang merupakan benda sia-sia lah. Di sini sebut kesia-siaan ataupun benda sia-sia. Okey, yang pertama berpaling. Pertama berpaling, kedua mengusap wajah. Ketiga meniup debu. Meniup debu pada tempat sujud. Dan yang keempat solat di tempat laluan orang lain. Solat di tempat laluan orang lain. So ada 4 tempat lah yang merupakan sia-sia. Pertama berpaling, mana solat tu berpaling lah kiri kanan. Bukan maknanya nak waktu salam tu memanglah kita kena berpaling muka kita, Assalamualaikum kiri kanan kan. Ini dalam solat betul lah. Dalam solat betul kita berpaling ke kanan dan juga ke kiri tanpa ada hajat apa-apa. Lainlah kalau orang tu memang ada cacat memang ada kojak pandang kiri, kojak kanan sebagainya. Golongan OKU kan, dia ada mungkin ada masalah lah dari segi kesihatan dia. Itu yang kadang tengok sana tengok sini dan sebagainya. Tapi kita yang jenis orang yang sempurna ni, normal ni, jadi tak ada keperluan lah kita tahu nak pandang sana pandang sini. Kita kalau sebelum solat sepatutnya kita pandang mana tu kan? Tempat sujud.
Sembahyang tempat sujud. Jangan pandang baju orang. Tak, jangan pandang ke depan, kiri dan sebagainya. Apalagi kalau berpaling. Kemudian yang kedua, mengusap wajah. Maknanya menyapu-nyapu muka lah tu. Tengah solat menyapu-nyapu muka. Tanpa ada hajat apa-apa. Lainlah kalau ada tiba-tiba ada benda melekat kat hidung, kat muka dan sebagainya. Ini tak ada apa yang melekat kat muka kita. Untuk apa kita nak mengusap muka? Kemudian meniup debu. Meniup debu pada tempat sujud. Kita ni tak ada debu lah. Duk atas kapet kan, sembahyang atas kapet, debu apa yang ada? Setiap hari vacuum. Bandolah ada tak vacuum kan? Kerja bandolah hamsiak lah, suka vacuum tu. Jadi kalau vacuum tak ada tu, belilah vacuum baru. Taklah peruntukan. Ada vacuum Ada. Kau okey tu. Mungkin kapet kau dah lusuh kan? Kalau ada benda lain tu? Kapet dah lusuh. Kalau dia pijak ke, lipas ke, lipan ke macam ni? Lipan? Sempat mengelak tak? Tak tahulah. Tak payahlah kita sujud kat dia. Sebab kalau kena tangan kita kan najis lah. Boleh lah. Mana kalau ada najis kat situ, takkan kita nak sujud kat tempat sujud kat najis tu. Mestilah kita tepi sikit. Bergali dia ikut kita je ni. Itu betul-betul tu. Macam mana? Dia beralih. Dia ikut je lah. Dia ikut dia angin ke apa? Tak tahulah dia ikut. Dia gerak kan? Kita bergerak. Kita gerak pun dia bergerak. Itu lain sikit tu. Okay. Kita terpaksa batas sembahyang lah. Kalau dia ikut kan ke mana pula kita nak sujud kan? Ke situ kita sujud, ke situ pula dia datang. Dia kira mentarak lah tu. Kita terpaksa lah apa kata, batalkan solat dulu, kita akan sembahyang tempat lain pula. Pindah tempat lah macam tu. Boleh? InsyaAllah. Kemudian meniup debu pada tempat sujud. Ni kalau seandainya ada debu. Kalau tak ada masalah lah. Kalau ada debu, terpaksa lah. Mungkin kerana terpaksa lah begitu, meniup debu. Apalagi kalau debu tak ada najis dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada hajat apa-apa, apa kita nak tiup? Apalagi kalau kita sembahyang memang atas kapet. Atas kapet ni cuma kapet ni dah lusuh dah. Minta lah bajet macam ni, tukar kapet baru. Tak? Tukar kapet yang sedap sikit. Seperti Masjid Sri Sendayan tu lah. Kapet dia tenggelam kan. Masjid Sri Sendayan. Macam tu. Tapi orang sama juga Ustaz. Tukar pun tu juga orang ni sebenarnya. Untuk selesa kita. Untuk siapa yang datang lah. Yang tak datang tu nak buat macam mana? Dah macam mana? Kita dah ajak pun dia tak nak. Macam mana kan? Ni bukan kerja kita. Kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Just kita pesan je lah. Ingat-ingat dan sebagainya. Tapi kalau dia tak nak hadir tu, nak buat macam mana? Bukan kerja kita. Baik, seterusnya hal itu perlu. Hal itu yang keempat, solat di tempat laluan orang lain pun tak digalakkan. Ataupun mungkin solat di tempat wudu pun tak digalakkan. Ataupun di tepi tandas. Maklumlah masjid penuh, orang ramai sangat. Jadi yang ada tempat kat tandas je. Sembahyang kat tandas lah. Tapi memang benda tu makruh lah. Tak digalakkan kita sembahyang kat tandas. Carilah tempat lain. Baik. Kemudian hal itu pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah Azza wa Jalla menghadap kepada orang solat selama dia tidak berpaling. Nampak? Selama kita tidak berpaling, menghadap muka kiri kanan sebagainya, kecuali kalau kita beri salam. Salam tu memang kena berpaling lah. Betul tak? Ni tak ada apa hajat apa-apa, tak ada keperluan apa-apa. So jadi Allah Ta'ala pun berpaling daripada kita. Allah Azza wa Jal menghadap orang solat selama dia tidak berpaling. Semana kalau dah berpaling, tak adalah lagi Allah Ta'ala menghadap pada dia. Oleh kerana itu, jika sedang solat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdiri seperti tiang. Ini kalau Abu Bakar lah, berdiri seperti tiang. Sementara sahabat yang lain pula, apabila sedang rukuk, mereka kelihatan tenang seperti benda mati.
sehingga tidak merasakan burung-burung yang hinggap di punggungnya atau di belakang mereka. Masya-Allah. Khusyuk betul lah solat tu. Kalau macam tu lah keadaannya, saya rasa kalau ular lalu pun dia orang pun tak tahu je. Lipan lalu pun dia orang pun tak tahu je. Tapi jangan kita ni tengah solat kan tiba-tiba lipan lalu kau, ular lalu kau tak melompet kan? Kau tak melompet, kau tak bersilat kan? Silat je boleh, cuba boleh. Cubalah. Tengah solat tu, tiba ular tedung lalu pejam mata okey. Baik, semua itu merupakan sikap yang dituntut di hadapan orang besar daripada penghuni dunia. Semua itu merupakan sikap yang dituntut di hadapan orang besar daripada penghuni dunia. So macam mana kalau seandainya kita menghadap raja? Bila kita berada depan raja, kan bolehkah kita cakap benda bukan-bukan? Bolehkah kita buat perangai yang tak elok depan raja? Kita akan berjalan secara tertib, cermat dan sebagainya. Takut nanti nak raja nampak, raja murka dan sebagainya. Ini kita depan siapa tuan-tuan? Depan raja ke depan Allah? Mana besar raja daripada Allah? Sudah tentu Allah Ta'ala lagi besar daripada raja. So kalau dengan raja pun kita boleh berjalan secara tertib, disiplin dan sebagainya, dengan cermat, berhati-hati, apalagi kalau kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantas dikata musannaf lagi, lantas bagaimana tidak dituntut di hadapan raja segala raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Baik, kemudian di dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat telah pun termaktub, wahai anak Adam, jangan merasa lemah untuk berdiri di hadapanku dalam keadaan solat sambil menangis. Aku adalah Allah yang dekat dengan kalbumu, dan dalam gaib engkau melihat akan cahayaku. Ini firman Allah Ta'ala lah dalam kitab Taurat yang asal lah. Kalau Taurat sekarang ni banyak berubah dah. Tapi kalau Taurat yang asal masih lagi dalam yang asli lagi. Belum ada diubah. Belum ada campur tangan, kan, tangan-tangan manusia. Yang mengubah-ubah ni siapa? Golongan ahli kitab lah. Golongan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dia punya pendeta-pendeta dia, rahib-rahib dan sebagainya. Jadi mereka itulah yang tukang mengubah-ubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam kitab Arab. Tapi kalau yang asal tu tak ada masalah, okey je. Jadi dalam kitab Taurat termasuk, wahai anak Adam, jangan merasa lemah untuk berdiri di hadapanku dalam keadaan solat sambil menangis. Aku adalah Allah Ta'ala yang dekat dengan kalbumu, dan dalam gaib engkau melihat akan cahayamu. Ni kalau boleh menangis, kalau tak boleh menangis tak apa. Kalau menangiskan tak khusyuk pun masalah juga. Yang penting tu khusyuk. Kalau para sahabat tu lainlah, Abu Bakar ke Umar dan sebagainya tengah solat tu menangis. Kalau kita tak tahulah macam mana. Jangan nanti kita depan orang ramai menangis, orang duduk seseorang tak menangis pun. Depan orang ramai kembali lagi menangis tengah solat. Tapi bila balik ke rumah sembahyang seorang diri, tak ada pun menangis. Okey je. Baik, kemudian Abu Al-Aliyah ditanya tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Maun. Apa ayat itu tuan? Iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Fawailul lil musallin, kan ayat tu. Fawailul lil musallin, iaitu mereka yang berkeadaan lalai dalam mengerjakan solatnya. Ia menjawab, orang-orang yang lalai dalam solat sehingga tidak mengetahui apakah ia pada rakaat genap ataupun rakaat ganjil. Ini pendapat daripada Abu Al-Aliyah lah. Jadi maksud dengan orang solat lalai dalam solat itu ialah orang yang lalai dalam solatnya sehingga tidak mengetahui apakah dia pada rakaat genap ataupun ganjil. Rakaat berapa sebenarnya dia pun tak tahu. Itu yang kadang-kadang terlajak tu.
ataupun kadang-kadang banyak sangat ingat dunia. Sebab banyak sangat ingat dunia, jadi kadang-kadang terlupa rakaat ke berapa. Jadi kalau sembahyang jemaah tu, kalau jadi imam tu, bolehlah makmum ingatkan. Tak, sama ada makmum kata subhanallah ke dan sebagainya. Mana isyaratlah menyatakan bahawa imam ni telah terlebih rakaat ke, kurang rakaat dan sebagainya. Jadilah kena beritahulah. Tapi kalau makmum pun tak tahu je, imam dah terlebih rakaat pun, dia pun ikut je. Ataupun kurang rakaat ke, 2 rakaat dia sembahyang. Tu salam. Sembahyang syak ni 2 rakaat. Tu salam. Makmum pun sekalilah salam. Assalamualaikum. Lepas tu makmum tak cakap apa-apa pun. Imam doa, dia pun doa. Lepas tu salam balik. Siapa nak tu? Semua lalai tu. Imam lalai, makmum pun lalai. Betul tak? Jadi makmum berdosa lah. Kerana makmum tidak menunggu imam. Imam pula jenis pelupa pula. Kan ada imam macam tu. Dia dah berusia. Umur pun dah 70 tahun, 80 tahun. Jadi dia punya bilangan rakaat pun kadang asyik lupa je. Sampai terpaksa pula orang lain, orang makmum ni menegur dia. So letak jawatan tak nak dah. Bukan imam sini lah. Di sini okey je. Imam England tuan-tuan. Imam England, Masjid England dia pegang jawatan tu semenjak daripada kecil sampailah ketua tu. Dia tak bagi orang lain pegang itu. Ada juga yang imam bersikap macam itulah. Macam mana kan? Baik, kemudian sementara Al-Hasan berkata, maksudnya adalah orang yang lalai terhadap solat waktu sehingga berlalu. Itu pendapat daripada Al-Hasan. Maksud dengan fawailul lil musallin, neraka wil kepada orang yang bersembahyang itu ataupun kecelakaan bagi orang solat itu ialah orang-orang yang lalai terhadap waktu solat sehingga berlalulah waktu solat itu. Berlalu macam tu je. Hingga kan terkeluar daripada waktu dia pula. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku tidak selamat daripada murka-Ku kecuali dengan menunaikan apa yang Aku wajibkan kepadanya. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis kursi ni hadis kursi ni. Kalau Allah Ta'ala berfirman tu masih hadis kursi. Hamba-Ku, kata Allah Ta'ala, tidak selamat daripada murka-Ku kecuali dengan menunaikan apa yang telah Aku wajibkan pada dia. Selagi mana dia tidak menunaikan apa yang Aku wajibkan, selagi itulah dia dalam murka-Ku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan selamat daripada murka Allah Ta'ala? Yang selamat orang-orang yang menunaikan hak Allah Ta'ala lah. Menunaikan segala fardu dia, itulah orang yang selamat. Yang lain tak selamat lah. Macam tu. Okey? Boleh? Yang engkar tak selamat. Yang patuh akan selamat. Jalan tak video ni? Okey tak? Jalan. Mana? Umum. Umum lah. Solat ke tak solat pun tu masuk lah. Sebab dia tak sebut pun solat. Umum, benda yang umum. Macam tu. Selama mana dia taat pada Allah, jadi dia tidak akan berada dalam muka Allah Ta'ala. Tapi selagi mana dia tidak taat pada Allah, selagi itu dalam muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham kan? InsyaAllah. Jalan tak video ni? Saya pun tak nampak. Jalan. Okay. Baik, seterusnya termasuk tajuk seterusnya hukuman bagi orang yang meninggalkan solat. Terlihat pula hukuman orang meninggalkan solat. Ketika menghabarkan kepada para penghuni neraka jahim, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, "Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam aku nut'imu miskin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu minal khati'in." Maksudnya, ma salakakum fis saqar. Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Ma salakakum fis saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Apa sebabnya kamu ni semua masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Lalu mereka menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Tak mengerjakan solat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin, orang yang susah.
Tak nak bagi makan, tak nak bagi tidak bagi apa-apa sedekah, sumbangan dan sebagainya. Sedangkan duit pencen pun banyak kan? Pencen pula, pencen polis Singapura. Pencen polis Singapura kan, banyak duit kan? Bayar dalam dolar lah. Dolar, betul tak? Saya tak tahu. Betul tak? Bayar dalam dolar kan? $1 berapa? $1 berapa ringgit? Sekarang ni Malaysia lah, tengoklah. RM4 nampak? $1 RM4. Manakala $2 dah $8. Bayangkanlah. Jadi kasarnya, besarnya duit itu banding dengan Malaysia punya. Itu masa tu. Dapat pencen masa tu kan. Jadi apa kata kalau kita keluarkan sebahagian daripada duit kita kan, berapa persen lah kita infakkan pada jalan Allah Ta'ala, bagi makan orang fakir miskin dan sebagainya. Macam tu. Ataupun kita makan-makan, sesekali makan lah. Macam tu. Kalau tidak, bagi sumbangan terus. Baik, seterusnya. Wa kunna nakhutu minal khatiyim, dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Wa kunna nakhutu minal khatiyin. Surah Mudassir ayat 42 hingga 45. Imam Ahmad meriwayatkan batas antara seseorang dengan kufur ialah meninggalkan solat. Di batas kufur dengan iman, meninggalkan solat. As-salatu imanuddin, siang itu sembahyang tiang agama. Faman aqamaha faqad hakamadin. Barang siapa mendirikan sembahyang, maka dia mendirikan agamanya. Seolah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa meninggalkan sembahyang, maknanya dia meruntuhkan agama dia. Walaupun dia tak nampak pun dia meruntuhkan agama. Bila pula aku meruntuhkan agama, dia kata. Tak? Ini bahasa kiasan lah ni. Bahasa kiasan, masa orang kata, memanglah segi zahiriat ni tak nampak. Tak? Segi zahiriat ni tak nampak pun meruntuhkan agama. Tapi sebenarnya hakikatnya meruntuhkan agama. Mana kita sendiri pun tak nak mengamalkan agama tu. Betul tak? Tapi bila time kematian ke, macam itulah. Masa itulah mencari agama. Bila time kematian mencari agama. Siapa mencari imam? Cari Bilal. Minta untuk semayangkan, mandikan. Betul tak? Kapankan dan sebagainya. Tapi bila kita tak datang kan, bongih lah dia. Tak datang, malah imam ni, apa guna imam ni? Makan gaji buta ke apa? Tak. Marah dia imam, marah Bilal. Mana Bilal tak datang ni? Tapi selama hidup pun tak pernah pun jejak kaki ke rumah Allah Ta'ala. Sembahyang Jumaat pun tak ada, sembahyang raya pun tak ada. So macam mana? Masa tu pula imam dengan Bilal pula ada hal pula. Masa itulah berlaku kematian. Masa tu Imam Bilal ada hal, imam pun ada hal, semua ada hal. Masa itulah bongi dia tu. Marah dia Imam Bilal. Mana weh? Makan gaji buta ke? Makan elon buta ke? Dan sebagainya. Ada berlaku begitu kan? Ini kan bermain lah. Kita betul ada berlaku itu mencari kesalahan. Tapi bila waktu dia sihat, waktu okey, tak pernah datang pun. Tak pernah jenguk pun ahli keluarga dia, tak pernah jenguk pun rumah Allah Ta'ala ni. Baik, kemudian Ubadah Ibn Samit berkata, kekasihku Muhammad SAW berwasiat kepadaku 7 perkara. Kekasihku siapa? Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku akan 7 perkara. Mana 7 perkara tuan? Pertama, baginda bersabda, janganlah kamu menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, walaupun kamu dipenggal, dibakar ataupun disalib. Masya Allah. Ini mempertahankan akidah kan. Sanggup sama ada orang penggal ke, orang bakar ke, orang bunuh dan sebagainya, dia sanggup mempertahankan akidah. Bukan senang nak cakap macam tu kan. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran, hasibanna ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Ta'ala? Semasa belum diuji, semua boleh mengaku beriman pada Allah. Bila uji,
Dengan kematian lah, kesakitan lah, kebakaran lah, kematian, macam-macam ni kan. Macam-macam diuji, masa itulah kita baru nampak mana-mana orang betul-betul beriman dan orang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Adakah beriman yang memainnya sebelum ni. Yang kedua, baginda bersabda, janganlah kamu tinggalkan solat dengan sengaja. Barang siapa meninggalkan dengan sengaja, berarti dia telah terkeluar daripada agama ini. Man taraka salah muta'ammidan. Kata Rasulullah sebut, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah menjadi kafir secara terang. Secara terang dia jadi kafir. Cuma ulama membahaskan berkenaan orang solat ni, orang meninggalkan solat dua jenis. Dalam kitab fiqh pun sebut, orang meninggalkan solat dua jenis. Pertama, tinggal solat tu secara malas. Dia tinggal solat secara malas. Tapi dia mengakui solat tu wajib. Cuma dia malas nak buat. Itu pertama. Yang kedua, meninggalkan solat memang dia kata solat tak wajib. Solat tak wajib. Kalau meninggalkan solat tapi dalam hati tetap menyatakan wajib, jadi orang ni termasuk dalam kumpulan mukmin asi. Dia masih lagi orang beriman, tapi orang beriman mengerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Meninggalkan sembahyang ini termasuk dalam dosa besar. Ada dosa besar, ada 70 kan, 70 cabang dosa besar. Salah satunya meninggalkan solat. Yang kedua, meninggalkan solat dalam keadaan dia kata solat dia tak wajib. Tak wajib solat ni. Tak solat pun tak ada masalah. Dia kata okey je. Sihat je solat. Dapat je makan. Okey je. Duit pun banyak. Walaupun tak solat. Jadi mempelekehkan solat. Dan mungkin tahap dia mengatakan solat ni tak wajib pula. Ni baru jatuh pada kafir. Sesuai dengan Al-Quran tadi. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan solat secara sengaja, maka dia terus menjadi kafir. Itu kalau dia betul-betul ingkarlah kewajipan solat. Tapi kalau dia tinggalkan solat tu kerana malas. Dia tahu wajib tu wajib, cuma dia malas nak buat je. Itu yang dikatakan sebagai mukmin asi. Dia masih beriman. Dia mengaku syahadah tu. Tapi dalam kumpulan orang mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besok kalau dia mati tak sempat nak taubat, mati, dia akan dihisap. Dimasuk ke dalam neraka dululah. Berdasarkan pada tempoh masa berapa lama dia meninggalkan solat itu. Dah habis semua dosa tu besok, baru dimasukkan dalam syurga. Baik, kemudian yang ketiga, baginda bersabda, janganlah kamu mengerjakan kemaksiatan kerana hal itu merupakan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu mengerjakan kemaksiatan, kemungkaran, kerana hal itu merupakan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda maksiat ni banyaklah. Maksiat banyak, berzina, mencuri, mengompak, kan? Lepas tu apa lagi? Mengumpat orang, memfitnah orang dan sebagainya. Ini semua-semua dalam kumpulan benda maksiat. Yang keempat, baginda bersabda, jangan kamu meminum arak kerana ia merupakan punca segala perbuatan dosa. Kerana dengan arak tadi, kan, orang boleh berzina. Tanpa arak, orang boleh kata, oh zina ni salah, aku tak akan berzina. Tapi bila dah minum arak, dia dah mabuk, dia kata, zina ni boleh. Dah bertukar pula dia punya tu. Pandangan dia dah bertukar kan. Kalau sebelum dia minum arak, dia kata zina ni haram, aku tidak akan berzina. Tapi bila dah dibagi minum arak, dah mau mabuk, dah boleh pula. Boleh pula berzina. Itu kesan daripada arak tadi. Dalam Islam ni menjaga akal penting. Ini termasuk dalam maqasid syariah. Maqasid syariah. Ada 5 maqasid syariah. Maqasid maksudnya tujuan ataupun matlamat kepada syariat itu dia ada 5 perkara. Pertama, menjaga akal. Yang kedua, menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga mal, harta. Tak? Yang keempat, menjaga din. Din ni agama lah. Yang kelima, menjaga maruah.
Yang kelima menjaga maruah diri. Mana ada 5 maqasid syariah. Yang pertama menjaga akal. Macam mana menjaga akal? Maknanya kita perlu menjaga akal kita daripada makan benda-benda yang memabuk-mabukkan lah. Seperti arak. Jadi Allah Ta'ala menurunkan hukum kepada orang minum arak ni, maka naklah di rotan dan sebagainya lah orang minum arak. Sebab apa? Kita nak jaga kita punya akal kita tu. Menjaga akal. Yang kedua, menjaga keturunan. Mana orang berzina akan diambil tindakan. Sama ada rotan 100 kali rotan ataupun derajat sampai mati. Kenapa? Kerana nak menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga mal, menjaga harta. Jadi orang mencuri maka naklah dipotong tangannya. Kalau ikut cukup nisabnya lah. Cukup ni punya nisab tu, maka naklah dipotong tangannya. Kenapa? Kerana nak menjaga harta manusia, menjaga harta orang ramai. Okey. Lepas apa lagi? Murtad, menjaga din, menjaga agama. Jadi kena siapa yang murtad kan kena ambil tindakan. Man badala dinuhu faqtuluhu. Barang siapa menukar agamanya maka naklah dibunuh. Tapi kena bagi nasihat lah. Bagi kaunseling dulu. Kalau ikut syariat, siapa yang dah kaunseling tu tapi masih lagi tetap dengan agama dia, kalau ikut Islam tu maka naklah dibunuh. Macam tu. Jadi kenapa perlu dibunuh? Kerana nak menjaga agama. Sebab kalau tak buat macam tu nanti orang lain akan ramai pula akan jadi murtad dan sebagainya. Kemudian yang kelima itulah menjaga maruah diri, menjaga maruah. Orang-orang yang merompak ke menyamun ke sebagainya, jadi orang-orang itu naklah dikenakan tindakan. Sebab apa? Kita nak menjaga maruah orang Islam dan sebagainya. Baik, tuan-tuan. At-Tabarani berkata, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak bersuci. Tidak ada agama bagi orang yang tidak solat. Sesungguhnya kedudukan solat dan agama seperti kedudukan kepala terhadap tubuh. Pertama, tidak ada iman bagi orang tak amanah. La imana liman amana lahu. Tidak ada iman bagi orang tidak amanah. Adakah maksud memang tidak ada iman? Ini persoalannya. Kalau pada hadis itu la imana liman la amana lahu. Tiada iman bagi orang tidak amanah. So Ustaz, mana orang amanah memang tak ada iman ke? Iman ada, tapi kuranglah. Iman dia tu kurang, iman dia ada. Betul tak? Sama juga dengan adik-adik yang lain tu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai diri sendiri. Kalau ikut pada zahir hadis itu maknanya orang tu tak ada iman. Siapa tak sayang saudaranya maknanya tak ada iman. Adakah maksudnya begitu? Tidak. Maksudnya orang tu ada iman, tapi imannya kurang. La yu'minum hadukum hatta akuna habba ilahi min walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya, sehingga dia mencintai aku, kan, melebihi daripada cintanya kepada ayah dan ibunya, lebih cintanya kepada anaknya, lebih cintanya kepada manusia semuanya. Kalau ikut pada zahir hadis ni, mana orang tak ada iman kalau dia tak cinta Nabi. Tapi adakah tidak ada iman? Iman ada, tapi imannya kurang. Imannya kurang, gitu. Baik, kemudian tidak ada agama bagi orang yang tidak solat. Siapa yang tak solat, seolah macam tidak ada agama. Kat IC itu seperti yang tak payah letak Islam. Kan kat IC masing-masing kan ada Islam kan? Orang kita orang Islam lah, kan ada IC Islam. Kalau kita suruh dia buang kata Islam ni, buang Islam ni. Semayang kau tak semayang. Buat apa nak ada? Jangan, marah kan? Tak, marah. Dalam ikut pun memang tak boleh. Memang dapat aturan kerajaan macam tu, mesti ada tanah Islam. Kemudian, sesungguhnya kedudukan solat dalam agama seperti kedudukan kepala kepada tubuh. Seperti kepala kepada tubuh badan kita. Macam mana kalau tubuh badan ada, kepala tak ada?
Tubuh badan ada tapi kepala tak ada. Kena potong kepala. Orang tengok pun dah memang angkat kaki cabut lah cabut lagi. Macam hantu tak ada kepala kan. Hantu tak ada kepala. Dulu kan apa, kan dulu-dulu lah, tapi zaman sekarang tak ada lah. Dulu-dulu kan kalau nampak Bengali tu bawa sabit kan, semua orang lagi cabut. Dia kata, oh Bengali datang nak potong kepala tu. Tujuannya dia kepala tu nanti dia nak ambil dan buat jematan. Buat letak kat tiang jematan. Yang buat jematan ni akan potong kepala. Kan dia selalu macam tu kan. Sekarang tak ada lah. Kalau dulu nampak Bengali buat sabit tu semua dah cabut lagi dah. Ini PC nak potong kepala ni. Cabut lagi. Baik, kemudian Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan hadis daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, katanya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun kamu dipenggal dan dibakar. Jangan kamu menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun walaupun kamu dipenggal dan dibakar. Jangan engkau meninggalkan solat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terlepas diri daripada jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah meminum arak, kerana arak ialah kunci kepada segala kejahatan. Arak itu kunci pada segala kejahatan. Raksun ala kulli khati'ah. Kunci pada segala kejahatan. Sebab apa dengan arak tadi? Macam tadi yang cerita tadi. Yang kisah yang berlaku pada Syekh Basisah kan. Kita ingat kisah Basisah tu. Di mana Basisah ni seorang ahli abid, seorang ahli ibadat. Kehebatan dia punya ibadat tu sampaikan anak murid dia pun boleh terbang di udara, berjalan atas air. Itu kehebatan Syekh Basisah tu. Anak murid tuan-tuan boleh berjalan atas air dan terbang di udara. Kalau anak murid macam tu, tentulah dia lagi hebat lagi daripada anak murid dia. Betul tak? Tapi macam mana keadaan kesudahan kematian dia? Kesudahan kematian dia, dia minum arak. Minum arak, lepas tu dia bunuh budak kecil. Lepas tu dia rogol perempuan tu kan, seorang perempuan tu. Berzina perempuan tu. Hasil daripada arak tu. Mana daripada arak tu akan timbul pula dosa-dosa lain pula. Terkesan buruk daripada arak. Kalau zaman sekarang ni kalau orang minum arak tu dia melanggar orang je. Saya tengok banyak isu-isu kan keluar dalam TV kan, surat khabar dan sebagainya. Dan biasa minum arak ni bukan orang Melayu lah. Kaum Cina dan sebagainya, India dan sebagainya minum arak. Jadi orang pun marah bila sebab dia langgar tu kadang-kadang mati orang tu, mati ni langgar tu. Dia minta supaya dia ambil tindakan pada minum arak ni. Ada pula orang salahkan kilang arak. Ada orang salahkan kilang arak. Ada orang salahkan orang minum arak. Ada orang salahkan penjual arak. Ada menyalahkan kilang arak. So siapa yang masalah dalam perkara ini? Minum arak ke, jual arak ke, kilang arak? Gitu. Semua salah kan? Semua salah. Tak, tapi yang asalnya kilang arak lah. Lesen dia bagi. Nampak? Kalau tak ada kilang arak, takkan ada orang yang mengedarkan arak tu. Pembekal, penjual semua kan. Orang tengah dia tu. Yang lori buat arak tu kan. Itu ada minum arak. Tahu tak? Jadi asal puncanya daripada itulah kilang arak tu. Jadi kalau kilang arak tutup, ada juga orang bilasan tu, kalau kilang arak ditutup, habis macam mana orang bekerja? Habislah semua mengganggu, tak ada kerja. Kilang arak tutup. Macam tu pula. Jadi adakah dengan kilang arak ditutup tu orang tak ada kerja? Bolehkah kita jadikan itu sebagai alasan? Tak boleh alasan. Sedangkan dalam Malaysia ni banyak ni kerja lain lagi. Bukan hanya semata-mata kilang arak. Baik. Kemudian dalam kitab Al-Mutabi'at terdapat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang merekodkan bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW.
Dia berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya satu amalan yang jika diamalkan saya dapat masuk syurga, ya Rasulullah. Sekali lagi ya Rasulullah, beritahu saya satu amalan yang jika diamalkan saya dapat syurga. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu jua pun, walaupun engkau diseksa ataupun dibakar. Yang pertama, akidah lah, bab akidah, mempertahankan akidah. Walaupun macam kita diseksa, dipukul ke apa sebagainya, tetap kita menyatakan Allah Ta'ala tu Esa, Ahad, macam berlaku pada Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW, tukang azan pada zaman Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah ni sini hitam, orang kulit hitam, walaupun dia kulit hitam, tapi yang penting imannya kepada Allah Ta'ala. Banyak orang zaman sekarang ni muka cantik lawa, tapi tak solat. Macam mana tu? Kemudian taatilah kedua orang tuamu walaupun mereka mengambil hartamu dan segala sesuatu milikmu. Taatlah kepada orang tua walaupun mereka mengambil hartamu dan segala sesuatu milikmu. Nampak? Taat pada kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Dengan dua apa, kenalah kita berbuat baik. Ini masalah zaman sekarang ni, kan? Dah lah tak dua apa. Kan? Dijual mak ayah tu. Betul tak? Dijual mak ayah ataupun dibuang mak ayah apa tu. Ada yang menipu mak ayah apa tu. Ditipu, dia suruh mak ayah ada sign geran ke, sign borang apa sebagainya. Maknanya segala harta diserahkan pada dia. Lepas tu dia halau mak ayah. Yang ada yang dulu pernah dengar tu, tinggal mak ayah tu tinggal kat kubu, buat rumah kat kubu. Sebab apa? Dah tanah-tanah semua dah diambil dia anak. Jadi dihalau oleh anak sendiri. Itulah. Itu namanya apa? Sitanggang lah. Sitanggang moden. Istilahnya sitanggang moden. Sanggup buat mak ayah dia macam itulah. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau meninggalkan solat dengan sengaja, kerana barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, berarti dia telah melepaskan diri daripada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia berlepas diri pada Allah. So Allah Taala tak bagi jaminan pada dia lagi akhirat esok. Kalau solat, siapa solat akan berada dalam jaminan Allah, insya-Allah syurga. Kalau tak solat, tak ada jaminan lah. Aku pun tak nak akan bantu dia, kata Allah. Sedangkan dia apa yang aku arah pun dia tak nak buat. Macam mana aku nak membela dia, kata Allah Ta'ala. Macam itulah ibaratnya. Faham kan? Macam tu. Okay, cukup sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita malam ni. Alhamdulillah. Masuk isyak dah kan? Dah. InsyaAllah akan datang kita sama lagi dalam sebuah riwayat yang bersanad baik. Wallahualam. Baik, saya buka persoalan kalau ada. Ada? Ada persoalan? Tanyaan ada? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa jannatan alim.